Implikasi konflik terhadap Malaysia. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Dan hari ini bersama dengan saya dan rakan-rakan saya Khairul Anwar bin Samsudin dan rakan-rakan akan menerangkan kepada anda semua berkenaan dengan implikasi konflik terhadap negara kesayangan kita, iaitu negara Malaysia. Jadi, saya akan menerangkan kepada anda apa implikasi yang berlaku apabila terdapat konflik di dalam negara kita. Jadi, yang pertama ialah keselamatan negara akan terancam. Keselamatan negara terancam? Oh my God! Itulah topik kita yang pertama. Implikasi yang berlaku akibat konflik yang telah terjadi di dalam negara kita. Jadi, apa yang boleh saya katakan, keselamatan negara ini merujuk kepada keselamatan negara yang dilindungi melalui kerjasama serantau atau melalui pertahanan sendiri untuk memastikan negara kita ini tidak dimonopoli oleh kuasa-kuasa luar, tidak kiralah dari segi ekonomi, budaya maupun politik. Sebenarnya, topik keselamatan negara ini merupakan satu topik yang sangat penting dan sangat menarik untuk kita bincangkan. Kerana apa? Kerana perkara ini telah berlaku sebenarnya di dalam negara kita. Seingat saya, ketika itu tahun 2013, ketika itu negara kita, iaitu di Sabah, telah diceroboh oleh kumpulan bersenjata di satu tempat yang bernama Lahad Datu. Ketika itu dalam lebih kurang bulan Februari hingga ke bulan Mac lah, sangat rancak ketika itu keluar di media sosial, keluar di berita berkenaan dengan isu pencerobohan kumpulan bersenjata di Lahad Datu. Bayangkan, saya baca kronologi yang berlaku di Lahad Datu itu, kita lihat awalnya sekumpulan lelaki, mereka berpakaian ala tentera, mereka menaiki bot pancung, mereka melalui persisiran pantai Lahad Datu. Mereka ni sebenarnya siapa? Mereka ni dikatakan sebagai pewaris keturunan Raja Sulu dari selatan Filipina pada awalnya. Jadi kita lihat kan, perkara ini merupakan satu konflik di antara negara Malaysia dan juga negara Filipina. Nak dijadikan cerita, perkara ini berlarutan sehingganya ada adegan bunuh-membunuh, adegan menceroboh, merosakkan harta benda awam dan banyak lagi. Pencerobohan yang berlaku di negara kita pada ketika itu sebenarnya memberikan impak yang sangat negatif terhadap negara kita. Antara kesan-kesan yang telah berlaku kepada negara kita, yang pertama ialah banyak anggota keselamatan telah terkorban. Bayangkan, beberapa anggota polis sebenarnya telah terkorban ketika konflik perebutan kawasan Lahad Datu Sabah itu berlaku. Antara nama-nama besar yang saya ingat ialah ASP Zulkifli Mahmat, Sarjan Sabaruddin Daud. Mereka telah terkorban ketika menentang kumpulan penceroboh di Kampung Tandau. Kesan lain daripada masalah yang berlaku di negara kita, iaitu di Lahad Datu, ialah peningkatan kadar jenayah telah berlaku. Jika kita lihatkan kadar statistik yang dikeluarkan pada tahun 2013, negeri Sabah mencatatkan kes jenayah kedua tertinggi selepas Kelantan, iaitu sebanyak 2,893 kes. Sungguh dahsyat keadaan ketika itu. Kumpulan penceroboh ini seringkali menceroboh kawasan perladangan penduduk setempat sehingga menyebabkan pelbagai kerosakan telah berlaku terhadap tanaman mereka. Bukan itu sahaja, kes-kes lain di antara kes jenayah ragut dan sebagainya sangat berleluasa ketika itu. Mungkin kerana keselamatan negara kita memfokuskan terhadap kejadian ataupun tragedi yang berlaku ketika itu. Bukan itu sahaja, kesalahan yang berlaku terhadap negara kita ialah institusi pendidikan telah pun terjejas. Cuba anda bayangkan, kanak-kanak ketika itu takut untuk pergi ke sekolah akibat ancaman yang mengganggu sehingga tiada langsung pelajar yang berada di sekolah. Perkara ini membimbangkan Kementerian Pelajaran Malaysia.
Semuanya diselubungi dengan ketakutan dan diselubungi dengan ancaman sehingga menyebabkan aktiviti seharian mereka telah pun terbantut. Jadi di sini saya berasa sedih dan saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Mengapa insan sering saja bermusuhan, sedangkan kita dilahirkan dengan penuh kasih sayang. Konklusinya, konflik yang berlaku di antara negara kita dan negara lain akan menyebabkan keselamatan negara terancam. Siapa yang akan menerima padanya? Kita sebagai masyarakat dan juga sebagai pemimpin akan menerima buruknya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan teruskan berkaitan dengan implikasi yang kedua mengenai masalah hubungan diplomatik. Contoh isu berkaitan dengan masalah ini ialah isu di Johor, iaitu konflik antara Malaysia dengan Singapura mengenai persempadanan. Sebelum menjadi jajahan Inggeris, Singapura adalah sebahagian daripada Kesultanan Johor yang wujud pada tahun 1528. Pada tahun 1824, Singapura secara sah menjadi jajahan Inggeris dan sejak itu banyak perjanjian yang dibuat oleh kerajaan British di Singapura dengan Sultan Johor berkenaan sempadan maritim kedua-dua wilayah serta pembinaan rumah api di Pulau Pisang, juga kedaulatan ke atas Batu Putih. Apabila Singapura dikeluarkan daripada Persekutuan Malaysia pada tahun 1965, kedua-dua negara merasakan perlu untuk menandatangani sebuah lagi perjanjian berkenaan pembahagian Selat Johor. Ini dilakukan menerusi Perjanjian 1995 untuk membahagikan secara tepat sempadan maritim di antara kedua-dua negara. Perjanjian 1995 tidak termasuk kawasan Pelabuhan Tuas yang kini telah menjalani beberapa proses penambakan tanah yang agak luas. Sempadan tetap di antara Malaysia dan Singapura di kawasan barat Selat Johor berakhir di garis merah seperti di peta ini. Baiklah, kita teruskan dengan apakah implikasi atau kesan yang boleh berlaku terhadap masalah tersebut. Yang pertama ialah hubungan diplomatik antara persaudaraan terjejas. Sebelum itu, mari kita lihat apakah maksud hubungan diplomatik. Maksud hubungan diplomatik ialah hubungan yang terjalin antara kerajaan, namun pada dasarnya hubungan ini terbina atas dasar kepentingan kerajaan masing-masing. Oleh itu, sebab apa ada hubungan diplomatik ini? Sebab Malaysia mengamalkan dasar buka pintu, maka Malaysia banyak berhubungan diplomatik dengan negara-negara jiran, iaitu seperti Filipina, Indonesia, Singapura dan Thailand. Jadi, konflik akan menyebabkan hubungan persaudaraan antara negara terjejas. Sebab apa terjejas? Sebab apabila terjalinnya hubungan diplomatik bermaksud dua negara itu saling bergantung antara satu sama lain, maka konflik menyebabkan kepercayaan dan hubungan baik antara dua negara akan rosak. Malah boleh menyebabkan kesan kedua, iaitu ketenteraman negara tergugat. Sebab apa boleh tergugat? Sebab biasanya tuntutan bertindih ini direbut kerana sesuatu tempat itu mempunyai manfaat dan kelebihan maupun kepentingan yang tertentu. Contohnya Pulau Batu Putih. Jadi, dua-dua negara akan sanggup lakukan apa sahaja untuk menuntut perkara yang mereka rasa itu hak mereka, sehingga boleh menyebabkan peperangan antara dua negara, pencerobohan dan juga boleh menyebabkan kesulitan. Dan akhirnya rakyatlah yang akan menjadi mangsa. Bak kata pepatah Melayu, gajah sama gajah berjuang penanduk mati di tengah-tengah. Bila kerajaan dan orang atas yang sibuk bergaduh, siapa yang hendak uruskan negara? Jadi, ketenteraman dan keharmonian yang disai serta dinikmati juga akan terhapus. Seterusnya, bukan sahaja aspek politik terjejas, malah ekonomi juga akan terjejas. Kerana apa? Masalah pertindihan sempadan akan membawa kepada pergaduhan antara dua negara. Contoh, sesuatu negara ini akan mewujudkan pandangan buruk negara lain terhadap negara kita sehingga mereka tidak mahu membeli barangan tempatan kita. Contoh, minyak kelapa sawit. Mereka akan wujudkan kabar angin buruk mengenai produk tempatan negara. Hal ini akan menyumbang kepada kesukaran negara untuk mengembangkan pasaran tempatan keluar negara. Malah, konflik pertindihan sempadan ini merupakan konflik yang besar. Jadi, kerajaan yang akan menarik perhatian terhadap konflik tersebut sehingga tidak menghiraukan akan status ekonomi negara. Jadi, boleh kita lihat info terkini mengenai peperangan antara Rusia dengan Ukraine. Apabila sesebuah negara berperang, jadi mereka tidak sempat untuk mereka mengeksport barang mereka untuk masuk ke negara kita, sehingga menyebabkan Malaysia kurang mendapat barangan import. Contohnya seperti beras yang diimport daripada Thailand. Kesimpulannya, hubungan yang baik antara negara lebih penting berbanding perebutan harta.
Jadi, Malaysia perlulah sentiasa menjalinkan hubungan baik dengan negara jiran agar keharmonian dan kesejahteraan negara Malaysia terjamin. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya iaitu Saudari Isyirah mengenai implikasi ketiga berkaitan kemasukan warga asing. Implikasi ketiga. Implikasi daripada konflik yang berlaku terhadap Malaysia ialah kemasukan warga asing. Kemasukan warga asing yang berleluasa dan tidak terkawal ini akan menyebabkan berlaku lambakan warga asing dalam negara yang terdiri daripada pelbagai bangsa di serata pelosok negara. Kemasukan warga asing ke Malaysia ini telah mendorong beberapa faktor penarik yang menarik minat mereka terhadap Malaysia. Contoh, isu yang berlaku di semenanjung Malaysia iaitu konflik antara Malaysia dan Indonesia. Indonesia merupakan antara negara yang paling awal menjalinkan hubungan diplomatik apabila Malaysia mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Dua buah negara ini diibarat sebagai adik-beradik. Namun begitu, sisi gelap antara dua buah negara ini telah pun menjelma. Penyebab kepada konflik ini adalah berikutan dengan kejayaan penubuhan Malaysia pada 16 September 1963. Penentangan ini telah dilakukan oleh Presiden Sukarno kerana cita-cita tingginya menentang penjajahan di Nusantara sebagai perang mengenai masa depan Tanah Melayu, Brunei, Sabah dan Sarawak. Akibat daripada konflik tersebut, keamanan dan keselamatan negara tergugat. Hal ini telah menyebabkan kemasukan warga asing yang ramai ke Malaysia kerana keadaan hidup mereka yang kurang stabil serta faktor desakan hidup akibat keadaan ekonomi negara mereka yang kurang membangun kerana sumber-sumber alam yang semakin berkurangan. Isu kebanjiran pendatang asing di negara Malaysia ini telah menjadi masalah sejak dahulu lagi, malah masih hangat diperkatakan sehingga kini. Antara kesan daripada konflik tersebut adalah seperti berikut. Pertama, kadar pengangguran dalam kalangan warga tempatan meningkat. Lambakan warga asing di Malaysia seringkali dikaitkan dengan globalisasi sesebuah negara. Dan inilah yang berlaku di Malaysia, yang mana kedatangan mereka didorong oleh faktor pekerjaan. Kebanyakan pekerjaan di Malaysia kini dipelopori oleh warga asing dek kerana kemudahan infrastruktur dan prasarana yang ada di Malaysia. Melihat kepada data statistik pemantauan kemasukan warga asing di Malaysia yang dikeluarkan oleh Sinar Harian dari Januari hingga 10 September 2019, lebih kurang seramai 146,777 orang pendatang asing tanpa izin ke Malaysia. Terdapat juga pengkhianat negara yang dikenali sebagai tali barut yang bersebahat dengan negara jiran bagi menyelundup masuk pendatang asing ke negara Malaysia. Tindakan mereka telah mengancam keselamatan negara. Oleh itu, tidak hairanlah kita melihat kadar pengangguran dalam kalangan warga tempatan meningkat dari semasa ke semasa. Kedua, kesan negatif dari aspek ekonomi pula disebabkan berlakunya pengaliran wang dari dalam negara ke luar negara. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh penghantaran wang yang dilakukan oleh warga asing ke negara asal mereka. Menurut data statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, sehingga 31 Julai 2008, jumlah pekerja asing adalah seramai 2.1 juta orang dan secara puratanya, setiap pekerja asing telah menghantar pulang sebanyak RM720 sebulan ke negara asal mereka. Hal ini telah menyebabkan kewangan ekonomi negara terjejas, seterusnya tidak mampu menyediakan prasarana yang baik serta negara sukar mencapai negara yang maju. Ketiga, berlakunya pertembungan antara budaya. Budaya-budaya luar yang dibawa masuk warga asing melalui proses migrasi ke Malaysia menyebabkan berlakunya pertembungan budaya antara budaya luar dengan budaya tempatan. Kesan daripada pertembungan ini akan berlakunya penghakisan terhadap budaya dominan yang sedia ada yang terdapat di sesebuah kawasan. Bukan itu sahaja, pertembungan budaya ini juga akan mengakibatkan berlakunya asimilasi, iaitu percampuran antara dua budaya sehingga wujudnya satu budaya yang baru. Implikasi-implikasi daripada konflik-konflik yang berlaku di Malaysia ini telah membawa pelbagai kesan yang negatif terhadap negara. Namun, demi menyelesaikan masalah tersebut, pihak kerajaan
dan masyarakat perlulah berganding bahu bagi aur dengan tebing untuk menangani masalah ini daripada bermaharajalela. Terima kasih semua kerana telah menonton video pembentangan yang disediakan oleh kami bertiga. Diharapkan semua dapat like, komen dan juga subscribe kerana subscribe itu gratis guys. Hahaha.